Okay guys, kita sambung lagi untuk layer yang layer terakhir, MVC, Model View Controller. View kita dah lihat, controller kita dah lihat, model ni belum. Model ni merujuk kepada database. Jadi model ni adalah kelas perantara daripada controller kepada database. Kalau kita lihat, alamak, sekejap ya. Kalau kita lihat contoh di sini, ini kita rajah favorite ni, rajah favorite. Nampak tak? Okey, pada bahagian terakhir ni kita ada model. Ni model. Ni model. Model. Model ini adalah satu kelas yang akan menghubungkan database dan juga controller. Kenapa? Sebab daripada model ini dia akan fetch database dan hantar kepada controller. Contohnya kalau macam kita buat search, carian kita buat search, contohnya index, hantar pergi controller akan fetch data ataupun record yang user cari. Okay, kemudian pergi kepada kelas model ni, dan model ini akan communicate, berhubung dengan database. Contohnya cari pengguna nama Ali. Model tanya database, kau ada tak pengguna nama Ali? Database kata ada. Ambil nama Ali, beberapa nama Ali lah. Ali Jinnah, kawan saya, Muhammad Ali. Okay, itu antara beberapa lah. So siapa-siapa yang match, dia akan hantar balik kepada controller kepada view, supaya data-data yang diambil daripada database akan boleh dipapar kepada view. Okay, kenapa dibuat model ini? Sebabnya bila kita berurusan dengan database, ada banyak database model. Kita ada Oracle brand, okay, kita ada Oracle, kita ada Microsoft SQL Server, ada MySQL, ada PostgreSQL. Jadinya Laravel ni mengambil pendekatan bahawa model ni perlulah bersifat universal, supaya apabila database ini, brand database ini berubah, mungkin berubah, jadi tak perlulah dia akan ada customization juga, tapi tidaklah tapi minimal. Itu tujuan dia. Dia seperti AdoDB, PDO, yang menyediakan satu driver ataupun pemacu perhubungan database, penggalan data dengan satu universal driver lah. Itu tujuan dia. Dan okay, sebelum ni kita ada buat satu antara muka borang ini, iaitu create training, yang mana dalamnya ada title, kita ada description, kita ada trainer, dan nama modul ini adalah training. Jadi kita berdasarkan kepada interface yang kita buat ni, sepatutnya kita buat database dulu. Tapi tak apa, sebab saya nak bagi visualize dulu apa table field yang terlibat, modul yang terlibat. Jadi kita akan rujuk title, description dan trainer ni untuk jadi kita punya table schema. Okay, table schema. Dan okay, sebelum tu kita kena buat model, iaitu PHP Artisan make model training. Okay, daripada sini nanti dia akan hasilkan satu training model training, iaitu satu kelas baru yang extends ataupun inherit model class. Yang mana kat sini saya letakkan beberapa item, iaitu protected table. Ini kalau kita katakan kita nak paksa model ini berhubung dengan table yang kita letak di sini. Maksudnya ada kemungkinan nama model tu tak sama dengan nama table. Jadi ini dia macam enforce ataupun paksa yang model training ini berhubung dengan table trainings. Dan fillable ni adalah beberapa field yang kita daftarkan untuk digunakan ataupun untuk memberi laluan modifikasi pengubahsuaian oleh pengguna. Nanti kita lihat. Okey, dan seterusnya ini saya akan skip dulu beberapa item. Bukannya
bukannya tak penting, dia penting, tapi kemudian yang melibatkan database seeder, macam mana kita nak create dummy data, ataupun kita boleh gunakan factory untuk generate dummy ataupun fake data, tapi itu kemudian. Sekarang ni tujuan saya ataupun tujuan utama kita nak tutorial kali ni adalah untuk buat satu table ataupun skema jadual, dan kemudian kita akan migrate ke dalam database kita. Dan last kali nanti kita akan lihat menggunakan HiDSQL. HiDSQL ni dia dah ada dalam Laragon, jadi kita gunakan sajalah HiDSQL. Korang boleh gunakan database client yang lain, contohnya macam Navcat ataupun apa lagi, PHPMyAdmin, terpulang. Tapi sekarang ni saya gunakan apa yang ada dalam Laragon. Kita database seeder, database faker, factory itu memang ada dalam Laravel, dah disediakan, tapi kita tak akan cover dalam video kali ni. Mungkin video seterusnya. So apa yang kritikal adalah ini. Macam mana kita nak buat model yang namanya training. So beberapa apa istilah dia tu, convention. Susah nak sebut term itu. Convention dalam Laravel ataupun dalam MVC Laravel ni, kita boleh lihat kat sini lah, terminal dulu. Kita akan pergi ke terminal dulu sebab kita nak run PHP Artisan make model. Kita cuba nak buat make model. Yang tu saya suka gunakan PHP Artisan make model training -m. So kalau dalam slide yang sediakan ni dia tak ada -m. Kita boleh, -m ni merujuk kepada migration file. Kalau kita letak sekarang -m ni, dia automatik akan buat satu model class file dan satu lagi adalah migration file. Dalam migration file ni nanti kita akan cikkan kejap ya. Dalam migration file ni nanti akan ada database atau table schema. Skema jadual yang akan define field, data type kepada field, dan ID kepada jenis lah. So kita run ini dulu untuk kita create dua file. So kita akan dapat dua file daripada arahan ini, iaitu model training dan satu lagi migration. Pair dia ataupun biasanya yang diamalkan, convention yang diamalkan bila kita buat satu table atau model, contohnya model training, T ni huruf besar sebab model ni adalah satu kelas. Bila kita letak -m, automatik dia akan buat satu migration file yang mana akan create satu table nama the trainings. Kalau kita perhatikan dia punya model ni, nama dia start dengan huruf besar dan dia adalah singular. Singular tu maksudnya satu lah. Kalau dalam bahasa Inggeris, training adalah singular, trainings adalah plural. Plural tu maksudnya apa? Expectation dalam jadual ini nanti adalah record dia banyak. Jadi sebab tu kita gunakan dia punya convention. Bila kita ada table model, kita ada model training, kita akan dapat table yang associate dengan training model ni adalah trainings. Kalau kita nak buat table model yang berkaitan dengan student, S tu huruf besar, student, kelas model student, dia akan menghasilkan table students. Singular, plural, macam itulah. So kemudian kita enter, tu kita akan dapat model dan kita akan dapat satu migration, iaitu create training table migration file. So macam mana kita nak lihat, kat mana kita nak tengok, kita akan lihat. Dah selesai. Jom kita lihat. Nampak ni, yang ni, part ini. PHP Artisan make model, T huruf besar, training, space, -m.
Okey, dan seterusnya kita lihat dalam projek kita, kod projek kita, iaitu satu model dia wujudkan di sini satu file baru nama dia training.php. Nampak? Training.php. Okey. Dan satu lagi dia akan hasilkan -m tadi tu, -m dia akan hasilkan satu migration file di sini. Dan perhatikan nama dia adalah trainings. Okey. Dia akan buat satu table trainings. Ini bukannya table yang dah diletakkan dalam database, belum lagi. Ini cuma skema dia, dan default dia akan bagi ID dan timestamp. Cumanya untuk kita kembali kepada model. Okey, mana model tadi? Okey, model. Ini antara perbezaan yang barulah antara simple je. Laravel 7 dengan Laravel 8, dia sebenarnya kita boleh buat benda ni secara manual. Maksudnya kita buat sendiri folder ini, tapi dalam Laravel 8 dia dah tolong buatkan satu models folder. Dan kita ada training di sini. Dan apa yang kita perlukan, katakan ini tak compulsory, cumanya kalau katakan kita suddenly for whatever case kita terubah ataupun kita ubah nama table, especially contohnya macam table tu dah wujud sebelum ni, dan kita akan paksa supaya model ini berhubung dengan table name. Okay, trainings. Mungkin kita ada nama lain, especially untuk case yang mana table tu sudah ada dalam database server. Jadi itu terpaksa kita enforce dengan kaedah macam ni lah. Tapi kalau kita buat daripada baru, from scratch, yang ni biasanya automatic dia akan associate kepada model training. Model training akan associate dengan table trainings. Okay. Kadang-kadang silap eja kat sini. Trainings. Dan seterusnya kita associate juga protected fillable. Tapi sebenarnya ini kita belum buat lagi. Sebab fillable ni sebenarnya dia merujuk kepada field name dalam table. So saya andaikan beberapa field name dalam table yang akan diubah suai ataupun dikemaskini oleh pengguna adalah saya rujuk kepada table definition tadi. Ni kita ada title, description dan trainer. Title, description, saya buat short formnya, dan trainer. So ID ke timestamp ke itu tak perlu diubah sesuai oleh pengguna, dia adalah system based field. Nanti kita lihat migration. Kenapa disediakan migration ni? Kenapa disediakan migration file ini? Sebab in case ini adalah user define data lah. Ini adalah sebab apa disediakan migration, supaya kalau katakan kerja ini dibuat secara berkumpulan, so siapa-siapa yang mengubah suai data ataupun record skema ni, orang lain akan boleh dapat dia punya update lah, ataupun developer lain boleh dapat update masing-masing. Apa tadi? User define data. Kita ada table. Ini sebenarnya untuk kita letakkan ataupun kita define field. Dan pastikan setiap kali kita ubah sini, kita akan ni adalah field name dia. Tadi kita buat title. Okey, pastikan save ya. Sebab nantinya bila kita buat migration command, kita tak nak file ini tidak di-save. Okey, apabila file ini tidak di-save, dia akan appear hanya field ID dengan timestamp. Sebab ini adalah field yang asal, ID ataupun timestamp, itu default. ID ni adalah auto increment, biasanya dia start daripada 1, kemudian 2, kemudian 3. Itu adalah sistem
base generated ID. Saya akan gunakan yang ini saja. Kalau katakan kita ada primary key berdasarkan field yang lain, contoh macam IC ataupun nombor matrix, yang tu kita boleh define kemudian, ataupun kita boleh masukkan dalam user define data dan kita setkan dia sebagai index ataupun primary key, ataupun key lah, bukan apa istilah dia tu, unique. Kita ada title, kita ada description, dan kita ada yang ketiga iaitu trainer. Sekarang ni kita bekerja dengan satu table dulu, tak ada relationship, tak apa, biar dulu. Dan kemudian nanti kalau kita pergi kepada advanced topic intermediate ataupun yang advance, kita akan buatlah relationship itu dengan table yang lain. Tapi sekarang ni kita lihat dulu table yang simple, single table. Itu kena fahamkan dulu konsep. Kalau tak faham konsep, kita nak pergi kepada relationship dia panjang sikit ceritanya, sebab kita kena ada method yang define relationship tersebut dalam model, dan model ni kena berhubung dengan model table yang lain. Tapi tak apa, sekarang ni kita buat yang simple dulu. So selepas kita simpan title, description, trainer, saya nak buktikan bahawa bila kita pergi, saya gunakan apa tadi, Heidi SQL. Saya gunakan Heidi SQL. Heidi SQL ni sama ada korang install sendiri, ataupun korang boleh gunakan PHP MyAdmin, ataupun korang boleh gunakan Navcat, whatever it is, database client, tak masalah ya. Cuma korang pastikan dalam env file. Sebelum tu saya just nak check env file. Mana env? Ini env. Dan kita lihat kita punya database name ni env file, rujuk pada line 13. Kalau kita tak ubah sesuai dari line 13, database kita nama dia Lara 8, dan kita punya database username root. Sepatutnya kita tukar benda lain lah. Tapi sekarang ni saya tak, sebab dalam Laragon ni kalau korang cuba nak tukar username dengan password dia, kau akan ada masalah sikit, sebab dia crash dengan Laragon dah, sebab dia open source dan free, dan dia tak berapa stabil. Kita bear dengan benda tu lah, sebab pengalaman sebelum ni bila kita cuba reset username dan password, dia akan frozen, dia akan freeze, dia akan kaku, dia akan haywire. So ini berjaya diubah. Kalau korang nak ubah boleh, senang je nak ubah. Tapi saya tak nak tunjuk macam mana nak mengubah tu. Nanti korang akan, sebenarnya kalau korang port benda ni ke dalam server, database server yang sebenarnya, obviously benda ni memang by right compulsory, memang korang kena tukar pun tak salah. So kita ada root, kita ada password. So kita lihat di sini apa tadi, database. Ini adalah database. Klik di sini, dia akan keluarkan satu interface untuk korang masukkan. Sebab saya punya ni dia menggunakan kata laluan yang lain, password yang lain, jadi saya terpaksa implement benda tu lah. Root A B C D 1 2 3 4. Bad password, ya saya tahu bad password, tapi saya pun malas nak mengingatkan apa password. So Lara kita ada, saya zoom kejap. Kita dah ada sebenarnya pada tutorial yang pertama dulu, video tutorial yang pertama dulu, masa kita buat projek pemula Laravel 8, kita define database kita Lara 8, dan kita ada beberapa table yang kita dah buat migration sebelum ni. Kita ada users table. Kita ada users table. Sekejap kita ada users table. Kita ada users. Ini dah predefined dalam authentication Laravel yang default tu. Sekarang ni ada tak nampak folder ataupun table trainings? Tak ada kan? Dan kalau korang perhatikan, semuanya ada plural, ada S tu adalah plural lah, indicate bahawa dia adalah plural. Indicate dia adalah plural. So apa tadi?
Kalau katakan kita dah ada satu database ataupun table definition yang baru seperti ini, iaitu trainings. Ini nama table baru kita, trainings. Pastikan kita tambah kita punya user define field, okay, dan pastikan kita save lah. Save ya, save. Ctrl S ataupun file save. Ini kritikal sebab selalunya pengalaman sebelum ni peserta latihan biasanya peserta training dia terlupa nak save. Bila dia migrate, dia akan cuma create field ID dengan timestamp. So pastikan korang save, Ctrl S, korang save, Ctrl S, supaya nanti bila kita migrate, macam mana kita nak run migrate? Arahannya senang saja. PHP artisan migrate. Sebenarnya ini adalah migrate yang kedua untuk projek Lara 8, Lara 8. Sebab sebelum ni kita pernah migrate untuk table yang berkaitan dengan users. Sekarang ni kita buat satu table baru nama dia trainings, dan kita boleh migrate lah. Nah, okay. Courses table ni saya buat sebelum ni untuk buat testing kepada trainings. Okay. So kita ada trainings di sini. Okay. So whatever database ataupun table skema yang belum di migrate, dia akan migrate. Sebab tadi saya pun ada buat courses table, no problem. Yang penting sekarang ni kita nak pakai adalah trainings table. Okay, so kita lihat dalam HiDSQL. Kalau kita nampak di sini masih tiada lagi table trainings, betul? So nak nampakkan dia, korang kena refresh. Ni table trainings. See, kita ada tables training. So seterusnya korang boleh buat dummy data menggunakan seeder ataupun factory ataupun faker. Itu kemudian lah. Sekarang ni yang penting kita dah ada satu table baru nama dia trainings yang kosong. So lepas ni kita akan ready untuk masukkan data. Nampak ni tak, ID dia set sebagai primary key. Okay, dia set sebagai primary key. Kenapa dia dapat primary key? Sebab dia dalam database skema, dia table skema dia ID. So ID ni akan indicate bahawa dia adalah primary key dengan menggunakan kaedah auto increment daripada 1 kepada 2 kepada 3 kepada 4 dan seterusnya lah. Dan timestamp ni korang akan dapat beberapa field, iaitu created at dengan updated at. So apa-apa perubahan kepada record, dia akan modify dia punya updated at ni. Created ni kalau korang create satu record baru, dia akan tulis kat sini dia punya timestamp. Timestamp ni adalah tarikh, masa, minit dan saat. Okay, tarikh, masa, minit dan saat dalam ISO format. Nanti kita lihat. Okey. Contohnya kan. Tak apa, saya bagi satu contoh lah macam mana nak masukkan data. Right click, ini just nak insert new record. ID ni kita biar, created ni kita biar. Okey. Title ni contohnya macam Laravel Basics Trainer. Mana? Ayuh. Hilang lah pula. Sorry. Mana tadi? Insert. Okay, Laravel Basics. Okay, so ini contoh dia lah. Dapat byrat nombor 1, created, updated ni dia akan run lalu insert record. Sekarang ni dia tak buat lah. So kita akan run lalu insert record. Tapi tak apa, nanti kita tunjuk kalau data tu dimasukkan melalui sistem Laravel kita, projek Laravel kita. So setakat ni dahulu kita lihat macam mana model dengan database ataupun table tu berhubung. Okay guys, Assalamualaikum. Bye bye.